Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kos Seni Reka Grafik dan Media Digital daripada Fakulti Seni Lukis Seni Reka ingin membentangkan tentang liberalisme dan kesannya terhadap perlembagaan di Malaysia. Sebelum itu, marilah saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 ahli, iaitu Nik Muhammad Ashraf bin Nik Azmi yang dikenali sebagai Nik, Muhammad Mukris bin Mak Rafi yang boleh dipanggil Mukris, dan saya Arsh bin Mazli yang akan bersama anda sepanjang video ini berlangsung. Objektif kajian. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti definisi bagi liberalisme, mengetahui tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam aspek liberalisme, membincangkan tentang kewujudan liberalisme, meninjau kesan-kesan dari segi negatif dan positif tentang liberalisme terhadap perlembagaan di Malaysia, membincangkan bagaimana berlakunya proses pembentukan liberalisme di dalam Malaysia. Pengenalan. Liberalisme adalah aliran atau kefahaman ketatanegaraan dan ekonomi yang dalam ketatanegaraan, demokrasi dan ekonomi menganjurkan kebebasan berusaha serta pihak kerajaan tidak boleh turut campur tangan, sedangkan penganutnya disebut sebagai kaum liberal. Daripada pengertian tersebut, dalam kita fahami bahawa liberalisme menekankan kepada kebebasan baik dalam pemerintahan maupun dalam bidang ekonomi. Kebebasan yang dimaksudkan sini ialah kebebasan individu di mana individu bebas melakukan apa yang ingin mereka lakukan tanpa campur tangan daripada pihak lain. Pada pandangan mereka, syariat Islam adalah ciptaan ulama dan fuqaha. Oleh itu, mereka percaya bahawa undang-undang syariah sama sekali tidak suci dan mudah dinilai semula dan dikritik, termasuk undang-undang syariah qati. Pendapat mereka juga mengatakan bahawa undang-undang syariah Islam perlu dinilai semula, termasuk hukum faraid, ketidaksamaan antara lelaki dan wanita, kewajipan wanita bertudung, hukuman mati bagi murtad dan hak mutlak suami untuk bercerai, dan banyak lagi. Bagi merealisasikan hasrat mereka, mereka secara bebas menyeru pembaharuan fiqh tanpa perlu merujuk kepada ulama dan disiplin ilmu usul fiqh. Umat Islam liberal menolak kewibawaan ulama dalam bidang agama. Mereka sangat menekankan bahawa sesiapa sahaja berhak bercakap tentang agama dan mempunyai kebebasan untuk bersuara. Dapatan dan perbincangan. Terus kepada definisi liberalisme. Liberal merupakan sesuatu yang bebas dan terbuka. Secara mudah untuk memahami konsep ini, aliran ini bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang dikatakan demokratik, manakala aliran Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asli lagi tulen. Dalam konteks kini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam. Di Malaysia, golongan Islam liberal ini telah mula memperjuangkan pelbagai isu bertujuan menyebarkan idea liberalisme secara lebih meluas. Antara agenda golongan ini ialah memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan menyamatarafkan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia dapat direndahkan sehingga boleh mengundang kepada gejala murtad. Perkara ini selari dengan salah satu tuntutan IFC atau Suruhanjaya Antara Agama Interfaith Commission supaya membenarkan orang Islam untuk murtad tanpa dikenakan apa-apa halangan dan tindakan. Kesan liberalisme terhadap perlembagaan di Malaysia.
Antara kesan liberalisme terhadap perlembagaan di Malaysia ialah merubah pendekatan dakwah kebanyakan gerakan Islam di Malaysia tanpa melihat kepada perancangan musuh Islam yang terselindung. Penggunaan perkataan Allah dalam kitab Bible terjemahan bahasa Melayu disokong dan dihujah secara syarak dan akal tanpa melihat kepada kepentingannya di Malaysia dan kesannya kepada bangsa Melayu khasnya. Ianya disokong tanpa melihat kepada apa yang tersirat di sebalik penggunaan perkataan tersebut dalam kitab Bible terjemahan bahasa Melayu. Sedangkan masih ada pendapat yang mengatakan ia boleh dilarang dengan alasannya yang tersendiri. Selain itu, liberalisme juga telah merubah strategi dakwah gerakan Islam daripada membela keadilan untuk Islam kepada hanya berdialog dan berdiskusi kononnya secara hikmah. Digambarkan seolah-olah Islam hanya mengutamakan dialog dan diskusi walaupun Islam diserang dari segenap penjuru. Mana-mana gerakan Islam yang ke depan membela Islam dengan agak agresif dituduh sebagai melampau atau tidak memahami unsur dakwah. Sedangkan sebelum ini, tindakan yang sama pernah mereka lakukan ketika berhadapan dengan musuh Islam. Langkah mengatasi liberalisme. Antara cara yang boleh dipraktikkan dalam mengatasi isu liberalisme ialah pertamanya dengan memantapkan sistem pendidikan di negara kita. Ia dapat dilaksanakan dengan memperbaiki sistem pendidikan dualisme agar tidak mengasingkan agama dengan akademik supaya mampu membendung permasalahan akidah. Kejahilan masyarakat terhadap Islam dapat diatasi apabila sistem pendidikan dualisme ini diganti dengan sistem pendidikan yang lebih berteraskan kepada falsafah pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam di peringkat sekolah maupun universiti perlu dikaji semula agar seiring dengan keperluan semasa. Ini termasuk usaha memantapkan silibus pendidikan Islam seperti memperkenalkan tajuk Islam liberal, tauhid dan modernisme dan sebagainya dalam disiplin ilmu akidah. Hal yang demikian adalah untuk memastikan para pelajar dapat dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang mencukupi untuk berdepan dengan cabaran semasa seperti isu liberalisme ini. Seterusnya, pihak-pihak berwajib seperti JAKIM, JAIN, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah dan sebagainya perlu memainkan peranan penting dalam memperkasakan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang dalam menepis cabaran liberalisme sesuai dengan peruntukan perlembagaan yang menetapkan Islam sebagai agama persekutuan. Tindakan yang terancang dan sistematik perlu dilaksanakan secara bersepadu dan menyeluruh seperti mengeluarkan fatwa pengharaman liberalisme di Malaysia. Dalam hal ini, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-74 yang bersidang pada 25 hingga 27 Julai 2006 telah membincangkan berkenaan aliran pemikiran liberal, hukum dan implikasinya kepada Islam di Malaysia dan telah memutuskan bahawa gerakan pemikiran liberal adalah mengandungi fahaman-fahaman yang menyeleweng dari sudut akidah dan syariah Islam dan merupakan ajaran sesat. Selain itu, pihak berkuasa juga perlulah tegas di dalam membanteras mana-mana individu, pertubuhan dan institusi yang didapati mengamalkan fahaman liberalisme dan pluralisme agama yang bertentangan dengan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagai contoh, Jawatan Kuasa Fatwa Selangor yang bersidang pada 17 Julai 2014 telah mengharamkan kumpulan Sisters in Islam SIS yang didapati menyeleweng daripada ajaran Islam. Terus kepada rumusan, konklusinya dapat diketahui bahawa liberalisme merupakan suatu falsafah yang menekankan hak seorang individu maupun satu komuniti untuk hidup bebas tanpa pegangan serta kokongan daripada pihak kerajaan yang memerintah. Namun, hak-hak yang golongan liberal cuba untuk perjuangkan selalunya bertentangan dengan perlembagaan negara serta pegangan agama negara kita, agama Islam. Tidak dinafikan bahawa perjuangan hak-hak yang diusahakan oleh golongan liberal ini
menyebabkan kekacauan serta mampu membawa kepada isu-isu sosial seperti pemberontakan menentang pemerintah. Maka dari itu, pihak pemerintah perlulah bersiap siaga dalam mencegah hal sedemikian daripada berlaku. Mereka seharusnya mengambil langkah proaktif demi mengekalkan kestabilan kerajaan serta keamanan negara tercinta. Langkah-langkah tersebut tidak sepatutnya ditangguhkan, sebaliknya dijalankan demi mencegah konflik tersebut dengan lebih awal sementara ia masih dapat dikawal. Akhir kata, bukan sahaja pihak pemerintah, malahan rakyat jelata negara ini juga perlulah berfikiran secara rasional dan sentiasa mengira segala aspek dalam membuat suatu keputusan demi mengelakkan kekacauan dan pemberontakan yang mendatangkan banyak keburukan terhadap pembangunan negara. Sekiranya liberalisme di negara kita berkembang pesat, sudah pasti negara kita akan dipandang serong oleh negara-negara lain dan secara tidak langsung akan mencalarkan imej negara kita di mata dunia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.